Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memberkati majlis ilmu pada pagi yang sangat berkat ni, kita mulakan dengan selawat ni. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Ya Allah, dengan berkat selawat yang terlalu banyak ini, berkatilah hidup kami ya Allah, berkatilah majlis ini ya Allah, peliharalah kami, keluarga kami, negeri kami dan negara kami ya Allah. Satukanlah hati kami ya Allah, agar bumi ini selamat dan aman. Amin ya rabbal alamin. Pasal niat hadir kerana Allah dan niat saja aku i'tikaf di masjid ini kerana Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fi darani ila an qala la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Yang dimuliakan tuan pengurusi Masjid Al-Ikram dan AJK-nya, tuan-tuan guru, para ustaz, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah, pagi ini kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih beri kita nyawa dan kehidupan, dan Allah masih beri kita hidayah dan taufiknya hingga kita dikumpul pada pagi ini di tempat yang sangat mulia, di rumah Allah, di majlis yang mulia, majlis mengingati Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita syukur kerana kita diberi peluang untuk hidup di bulan yang sangat mulia ini, iaitu bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal, bulan yang keramat kerana dilahirkan pada bulan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membawa rahmat. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, idza ahabba syai'an dzakarahu katsiran. Ini ada satu kata-kata ulama, idza ahabba syai'an dzakarahu katsiran, yang artinya seseorang itu bila dah kasih dan cinta pada sesuatu, dia akan menyebut benda tu selalu. Ini kata ulama pesan macam tu. Seseorang itu kalau dah cintakan sesuatu, dah sukakan sesuatu, dah kasihkan sesuatu, maka dia akan cakap perkara tu selalu, berulang-ulang, beribu-ribu kali. Contoh, orang tu suka sangat memancing, contohnya Syafi'i, dia akan cerita bab mancing ni. Mata kail tu dia boleh cerita panjang lebar-lebar. Jumpa je cerita mancing, jumpa je cerita mancing. Itu tanda dia cinta mancing tu. Kalau seorang tu dah jatuh cinta dengan bola, mesti dalam perbualan dia ada bola. Bola. Dalam kepala dia ada banyak player yang dihafal detail. Tu ulama kata kalau seseorang dah cinta sesuatu, dia akan sebut sesuatu itu selalu, hari-hari sebut. Tuan-tuan mati Allah
Subhanahu wa taala. Di pagi ini Ustaz seru kepada semua yang hadir, mari kita sebut nama Nabi selalu. Nama Nabi selalu kita sebut beribu-ribu kali sehari. Cara dia macam mana? Allah dah tetapkan tata cara tu Nak sebut nama Nabi ada cara tertentu, iaitu dengan jalan selawat. Seperti yang Allah perintahkan pada setiap hari Jumaat, kita dengar ayat ni 2 kali, dibaca oleh noja sekali sebelum imam naik mimbar, dan imam khatib akan ulang ayat tu di khutbah yang kedua yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah suruh kita banyak-banyak selawat. Artinya Allah suruh kita banyak-banyak menyebut nama baginda sallallahu alaihi wasallam setiap hari. Bila kita berjaya menyebut nama seseorang itu setiap hari, maka sah kita mencintai dia. Syafi'i contoh, dia sebut nama isteri dia banyak kali. Nama isteri siapa? Rahsia Satu hari dia sebut nama isteri dia sampai 30 kali. Maknanya dia sayang isteri dia. Tu bila kita sebut satu insan berulang kali, biasanya tu tanda kasih dan cinta. Ya tuan-tuan, sementara nyawa kita masih ada ni, marilah kita sebut nama Nabi beribu-ribu kali sebelum kita menghadap Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jalan selawat. Tuan-tuan mati Allah, bila kita boleh sebut nama Nabi beribu kali, sah kita jadi orang yang kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga menjadi orang yang dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mati ni tuan-tuan, usahakan dapat cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jalan apa? Dengan kita mencintai baginda. Cara paling mudah, ulang-ulang sebut nama baginda setiap hari dengan jalan selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan mati Allah, bila kita sebut nama Nabi berulang kali, sah kita orang yang cinta Nabi. Orang yang cinta Nabi ni, Ustaz kata tadi, dia mesti juga dicintai oleh Rasulullah. Dan orang yang cinta Rasulullah dan dicintai Nabi, ada peluang yang sangat besar untuk duduk bersama Nabi, dekat dengan Nabi pada hari kiamat. Dan kalau kita dapat duduk dekat dengan Nabi pada hari kiamat, confirm kita duduk di syurga yang tertinggi. Sebab Nabi hanya duduk di syurga Firdaus. Itu Nabi kata, idza sa'alta, kamu kalian alang-alang minta syurga daripada Allah, fas'alil firdausa, kalian mintalah syurga yang tertinggi. Sebab Nabi kat situ. Nabi duduk di syurga yang tertinggi. Jadi cara kita nak dapatkan dengan jalan mudah, dengan umur yang terbatas ni tuan-tuan, Nabi tunjuk satu jalan yang mudah. Nabi kata apa? Aqrabu minni majlisan yaumal qiyamah, orang yang akan ditempatkan duduk hampir dengan aku besok pada hari kiamat. Nabi kata aktsaruhum as-salah alayya, orang masa mereka yang masa di dunia banyak berselawat kepada aku. Jadi kita gunakanlah baki-baki umur ni, selain daripada kita buat yang fardu, kita berusaha memperbanyakkan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata orang yang akan duduk berhampiran dengan aku pada hari kiamat. Tuan-tuan kalau pergi Madinah kan kita belum dapat nak pergi bila dapat masuk? Ustaz Syafiq tahu, dia pengurus umrah, tak tahu lagi kan. Kita mintalah dengan Allah. Visa bukan urusan Saudi, urusan Allah Ta'ala. Covid bukan urusan WHO, urusan Allah Ta'ala. Kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Nabi kata orang yang akan duduk berhampiran dengan aku pada hari kiamat, orang yang banyak selawat. Tuan-tuan, hari ini kita nak pergi makam Nabi pun tak dapat. Makam Nabi terhalang dengan Covid. Bukan Covid yang bersalah, Allah yang menghalang dengan asbab Covid tadi. Tuan-tuan mati Allah, kita nak pergi umrah, kalau dapat pergi Madinah pun
paling common kita hanya dapat menatap makam Rasulullah SAW. Bukan kita dapat tengok Nabi, bukan duduk berhampiran dengan Nabi. Kita cuma tengok makam je. Makam tu dinding macam itu je kan tuan-tuan. Mati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tuan-tuan, mati Allah. Itu pun dapat tengok makam. Itu pun tak dapat pergi sekarang. Tak tahu bila lah dibuka Madinah tu ya. Tapi walaupun begitu, kita akan dapat peluang juga nanti berhampiran dengan Nabi. Kalau kita pergi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan tengok siapa di sebelah Rasulullah. Lepas makam Nabi, sebelah dia makam atau kubur Saidina Abu Bakar. Lepas tu siapa lagi? Kubur Saidina Umar. Allah suruh kita berfikir dekat situ, bukan sekadar ziarah je, tapi Allah suruh kita fikir. Cuba kalian tengok orang-orang yang kasih kepada kekasihku, aku letak dia di sebelah dia. Orang yang paling kasih kat Nabi di kalangan sahabat, semua sahabat cinta Rasulullah. Tapi yang paling cinta Saidina Abu Bakar. Sebab tu dia sebelah Nabi masa hidup, sebelah Nabi masa dah mati. Sebelah betul. Nombor dua yang kasih kat Nabi, Allah tunjukkan. Tu Saidina Umar. Maksudnya, betul lah cakap Nabi. Orang yang akan duduk sebelah aku, orang yang cinta aku. Walaupun kita bukan sahabat, kita bukan sahabat, kita bukan tabi'in, kita bukan tabi'in, kita yang akhir ni dah. Dan nak kiamat ni kan, dah ujung-ujung dah ni. Walaupun kita jauh dengan Nabi beribu kilometer, walaupun kita jauh dengan Nabi berzaman-zaman, 1000 lebih tahunnya, tapi Nabi tetap buka peluang untuk semua umat dia dapat duduk dengan Nabi. Kalau tak kat dunia, nanti pada hari kiamat. Jalannya mudah. Nabi pergi jalan yang sangat mudah. Sebab tu dengan umur yang terbatas ni, buatlah benda ni tuan-tuan. Nabi kata, aqrabu minni majlisan yaumal qiyamah. Orang yang akan ditempatkan sangat hampir dengan aku pada hari kiamat. Nabi tak sebut yang qiyamul lail. Sebab payah nak buat tahajud ni. Tadi tahajud. Tak boleh jawab, senyap macam gitu ya. Nabi tak sebut orang yang tahajud. Sebab tahajud tak ramai yang mampu, ramai yang sakit. Nabi tak sebut sedekah. Sebab semua orang bukan boleh sedekah, bukan semua berduit. Nabi tak sebut puasa, sebab ramai yang tak boleh puasa. Zaman kita zaman makan, kan? Zaman kenduri. Nabi tak sebut haji dan umrah. Sekarang pun tak boleh pergi haji dan umrah. Nabi sebut satu amalan yang semua orang boleh buat. Orang tak pandai baca Quran pun boleh buat, orang jahil pun boleh buat, orang kaya miskin boleh buat, jauh dekat boleh buat, yang uzur pun boleh buat. Nabi sebut apa? Orang yang banyak selawat. Selawat ni atas katil boleh, atas kereta boleh, tengah kita demam boleh kita sebut selawat ni. Tak pandai ngaji boleh selawat. Atas motor boleh, sambil kita bekerja boleh selawat. Nabi bagi jalan yang sangat mudah untuk kita berpeluang besok pada hari kiamat dapat duduk berhampiran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, siapa-siapa yang berjaya ditempatkan hampir dengan Rasulullah pada hari kiamat, confirm selamat. Selamat tuan-tuan. Berusahalah untuk duduk berhampiran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jalan mudah, iaitu perbanyakkan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa jenis selawat sekalipun. Yang panjang ada, yang pendek ada. Yang paling pendek sallallahu alaihi Muhammad, itu paling pendek. Tapi kalau nak beradab dengan Rasulullah, ulama-ulama kita ajar tambah Sayyidina sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Satu hari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu di Masjid Nabawi. Nabi duduk sebelah Sayyidina Abu Bakar, berbual-bual. Nabi orangnya peramah. Nabi kata seorang mukmin dia peramah. Seorang mukmin peramah dan mudah diramah tamah. Nabi peramah. Bual dengan sahabat yang namanya Sayyidina Abu Bakar. Tiba-tiba dakhala syabun al-masjidah. Tiba-tiba masuk satu remaja masuk masjid. Remaja itu usia dia dalam muda lagi lah kan, masuk masjid. Mata Nabi ni bila memandang pemuda itu terus
azzamahu, Nabi memuliakan dia. Nabi nampak Nabi muliakan dia. Nabi panggil pemuda tu. Nabi persilakan, panggil. Lepas tu Nabi kata, ya Abu Bakar, boleh tak engkau duduk ke sana sikit supaya sebelah aku ni kosong. Dah kosong. Nabi pun mempersilakan pemuda tadi duduk di sebelah, betul-betul di sebelah kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sana Abu Bakar dah jauh sikit. Lalu Nabi memberikan penjelasan kepada Sana Abu Bakar, ya Abu Bakar, aku persilakan pemuda ini duduk di sebelah aku. Sedangkan yang paling layak duduk sebelah Nabi, itulah dia, Sana Abu Bakar. Yang masuk tadi dalam muda, masih budak, remaja. Nabi dudukkan sebelah Rasulullah. Sana Abu Bakar mengalah, tak sebelah sana. Nabi kata, ya Abu Bakar, aku letak pemuda ini di sebelah aku kerana dia ni banyak selawat. Banyak selawat. Sebab tu kalau kita banyak selawat, dekat dunia lagi kita telah diletakkan bersama Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata kerana dia banyak selawat. Sebab tu Nabi pilih dia duduk sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab orang yang banyak menyebut nama Nabi itu sah menjadi orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan mati Allah, sepenuh bulan Rabiul Awal ni, mudah-mudahan Allah tingkatkan perasaan sayang kita, kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jalan apa? Dengan menghidupkan sunnahnya, menjalankan yang fardu, ikut ajarannya, dan yang mudahnya perbanyakkan selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Nabi kata, aku persilakan budak ini duduk sebelah aku, remaja ni, ya Abu Bakar, kerana aku lihat dia banyak selawat. Selawat tuan-tuan. Dan selawat yang dia buat, yang budak ni buat macam ni lafaznya. Tuan-tuan ikut Ustaz. Lafaz dia pendek, tapi dia akan menjadi orang yang paling banyak selawat. Kita buat 3 kali pagi, 3 kali petang pun kita boleh mengalahkan orang lain yang berselawat berjuta-juta kali itu. Macam ni selawatnya. Ikut Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bi'adadin man salla alaihi. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada man salla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammad bi'adadin man lam yusalli alaihi wa salli ala sayyidina Muhammad kama tuhibbu an tusalliya alaihi wa salli ala Muhammad kama amartana bis salati alaihi wa salli ala sayyidina Muhammad kama yang bari as-salatu alaihi. Ada 5 rangkap tu kita ulang 3 kali, kita termasuk orang yang terbanyak berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, umur-umur kita yang akhir ni Allah pilih mulut lidah kita banyak basahkan dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan mati Allah, kita dah maklum Nabi kita ni dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Inilah bulannya. Semalam kerajaan Malaysia, negeri Johor banyak menyambut Maulid pada hari semalam. Maulid dulu kita panggil maulud. Sampai-sampai ada rakan-rakan gurau mulut, nak makan je pergi. Jadi dulu maulud, sekarang kita panggil maulid.
dan lebih tepat maulid. Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna maulid? Maulid ni dalam bahasa Inggeris birthday. Ada orang di zaman sekarang menuduh sambutan maulid ni bid'ah. Lebih sadis menuduh ia sebagai yang menyesatkan. Ada pemikiran macam tu Jadi ustaz pohonlah masyarakat Keluang, masyarakat kita ni harap meneruskan sambutan maulid kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa Inggeris birthday. Kenapa kita tak boleh sambut birthday Nabi? Kita sambut birthday anak kita, suami, isteri kita, kita selalu sambut. Apa salahnya kita menyambut satu manusia kelahiran yang agung dan beliau banyak berjasa dengan kita. Jadi teruskan tuan-tuan menyambut Maulidi Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebab dengan menyambut maulid ni kita akan teringat, kita akan ingat, bahkan kita akan sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kita menyambut maulid tiap-tiap tahun ni pun ramai yang tak kenal Rasulullah, ramai yang tak cinta Nabi, ramai yang tak ingat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu kita sambut. Bayangkan bila kita tutup semua, tak sambut, ramai orang akan lupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan mati Allah, teruskan sambutan maulid dengan apa cara sekalipun. Dan Nabi dilahirkan pada waktu yang sangat hebat, iaitu pada sebelum waktu subuh. Nabi lahir pada hari Isnin, saatnya saat-saat sebelum subuh, pukul 4 lebih macam tu pukul 5. Nabi dilahirkan pada waktu yang sangat baik, iaitu sebelum waktu subuh. Lepas tu kalau boleh sebelum subuh kita dah bangun, pukul 5 dah bangunlah. Pukul 4.30 tu cantik, pukul 5 pun okey. Kalau boleh pukul 5 rumah dah terang dah Rumah Muslim yang bagus pukul 11 dah gelap, dah tak ada aktiviti, tidur. Pukul 3 terang, tu rumah Muslim mukmin tidur awal, bangun awal. Sebab pukul 4, pukul 5 tu saat-saat yang sangat bagus sekali. Itu antara saat-saat kalau kita doa, status dia mustajab. Di saat itulah Nabi dilahirkan, waktu yang paling hebat tu. Dan Nabi dilahirkan pada hari Isnin. Bulannya Allah pilih bulan Rabi'. Bulan Rabi', kita sebut Rabi'. Rabi' ni apa Rabi'? Rabi' ni tuan-tuan musim bunga. Allah nak keluarkan Nabi kat dunia ni, Allah pilih satu musim yang indah, namanya musim bunga, Rabi'. Kenapa Nabi dilahirkan dalam musim bunga? Sebab Nabi nak bawa kewangian, Nabi nak bawa kecantikan hidup, Nabi nak bawa keindahan. Itu yang Allah pilih pada musim Rabi', bunga. Dan tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, musim bunga yang ada pada waktu itu al-awwal. Awal ni maksudnya apa? Yang pertama. Yang pertama dalam dunia, musim bunga Allah cipta pada masa kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu barulah ada musim-musim bunga lepas tu. Yang pertama masa Nabi nak keluar tu, Allah jadikan alam tu indah supaya Nabi keluar pada waktu yang sangat indah, sebab Nabi bawa keindahan kehidupan dunia sampai akhirat. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, orang yang menyusu baginda Rasulullah SAW yang kita tahu antaranya Halimah Sa'diyah yang menyusukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Halimah Sa'diyah tuan-tuan datang daripada kampung Bani Sa'ad. Beliau pergi Mekah dan rakan-rakan mencari bayi-bayi yang masih kecil baru lahir untuk menjadikan sumber pendapatan. Kawan-kawan Halimah semua dah dapat, kecuali Halimah Sa'diyah masih belum dapat bayi untuk disusukan. Jadi kawan-kawannya ramai-ramai dah dapat tu nak pulang ke kampung Bani Sa'ad. Halimah, kami semua dah dapat ni, nak balik ni. Kata Halimah, aku tak dapat lagi ni. Dia tak dapat lagi bayi. Sebenarnya Allah dah tetapkan Halimah akan mendapati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Halimah Sa'diyah dapat bayi, tentulah dia tak dapatkan nyusukan Rasulullah kan. Nabi dan Allah tetapkan susu dia untuk Rasulullah.
Jadi bila kawan-kawan nak pulang, ya Halimah, kami nak pulang ni, kami dah dapat bayi. Kata Halimah, aku tak dapat lagi. Tuhan, ada satu bayi baru lahir tu, tapi tak ada bapak lah. Tak ada bapak Kata Halimah, tak ada bapak, aku tak nak. Nanti tak dapat upah. Kau dapat upah sikit. Tapi Allah dah pilih Halimah Sa'diyah. Dia tak nak. Allah nak. Allah nak mesti jadi. Kita tak nak, Allah nak. Allah punya kehendak tu yang akan terjadi. Halimah Sa'diyah tak nak. Dalam kepala ni anak yatim ni bapak tak ada, duit tak ada. Aku nak dapat duit tak macam mana? Gitu. Nak baliklah. Tapi kata kawan-kawan, pergilah, daripada tak ada. Dia pun pergi rumah Halimah Aminah, ibu kepada Rasulullah SAW. Pergilah dia. Bolehlah kata dia, daripada tak ada. Pergi dalam keadaan hamba, dalam keadaan tak mau, dalam keadaan macam terdesak, kawan-kawan suruh. Bila dia buka pintu masuk, bila matanya menatap wajah Rasulullah SAW, subhanallah, sekali nampak je. Sebab Nabi bukan manusia biasa, tuan-tuan. Nabi datang bawa cahaya. Kata Halimah, aku nak pergi tu, aku tak nak, bukan tak nak. Anak yatim bukan ada duit. Bila aku natap wajah Rasulullah, kata dia, tiba-tiba hatiku jatuh kasih kat dia. Terus kasih, terus cinta kat Rasulullah, terus sayang itu. Dia peluk peluk Nabi dengan penuh kasih sayang. Dahsyat, tuan-tuan, Rasulullah ni. Kata Halimah Sa'diyah, masa aku datang ke Mekah, badanku kering, susu aku kurang sebab kampung Bani Sa'd dilanda kemarau. Tapi tak kala aku pegang Nabi, aku terasa susuku mengalir. Dahsyat, tuan-tuan. Rasulullah ni datang membawa rahmat, datang membawa barakah, tuan-tuan. Lepas tu rugi kita tak selawat, rugi tak ikut sunnah Nabi, rugi masih hidup kita meninggalkan ajaran Rasulullah, rugi kita tak muliakan Nabi, rugi tak buat maulid Nabi. Halimah Sa'diyah tengok wajah, dah jatuh kasih. Allah yang susun perkara tu, sentuh peluk, ngalir susu, rasa macam tu. Dahsyat, tuan-tuan. Halimah Sa'diyah kata, kampung kami kena kemarau, pokok kering, rumput kering, kering pelaka, dan unta-unta mereka kekeringan. Kata Halimah Sa'diyah, masa aku pergi ke Mekah dengan kawan-kawan, aku ketinggalan sebab unta aku paling kurus, tak makan, tak minum. Tapi bila masa pulang, Nabi di dalam pelukan dia, kata dia rasa badan dia segar, susu mengalir. Aku lihat untaku jadi cergas. Masa balik, unta aku paling depan sekali. Allah berubah, tuan-tuan, berubah. Allah ubah unta jadi cergas. Allah ubah susu yang kering jadi mengalir. Allah ubah dengan berkat Rasulullah. Sebab tu hidup kita kena ada Rasulullah, tuan-tuan. Nak ada Nabi dalam hidup kita, amalkan sunnah Nabi, ikut ajaran Nabi, usaha taat Nabi. Kita selalu sebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan mati Allah, kata Halimah Sa'diyah, masa kami pulang ke kampung Bani Sa'd, aku paling depan sekali. Kawan-kawan jadi pelik. Padahal unta tu tak makan, sama aja. Tapi atas dia ada Rasulullah. Waktu kau tuan-tuan naik kenderaan, tuan-tuan sebut nama Nabi, subhanallah. Dahsyat perjalanan kita tu. Diberkati Allah, dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Masa dah habis, tuan-tuan, sebab subuh kita kan cepat. Ni dah masuk isyak belum? Dah syuruk dah. Saya nak kena stop ni. Selawatlah, tuan-tuan. Siti Halimah dapat memeluk Nabi. Kita tak dapat, tak apa, sebut nama Nabi. Lebih kuranglah tu, sebab Nabi ada kat kita. Tuan-tuan mati Allah. Saya nak tutup cerita tentang selawat, baik kita menjadi orang yang cinta Rasulullah SAW. Sebab kita nak harapkan semayang kita nak berdamping Nabi, takut kita gagal, tuan-tuan. Semayang kita tak khusyuk. Kita nak harap haji dan umrah, tak pastilah haji kita tu macam mana, umrah kita Allah terima ke tidak. Nak harapkan sedekah, kita biasa sedekah sikit je. Kadang-kadang kita mengungut. Orang datang kutip duit masjid, kita macam hati kadang-kadang berkata-kata. Nak harapkan sedekah kita tak pasti. Tapi yang pasti selawat. Selawat pasti, garanti dapat duduk dekat Nabi. Selawat, tuan-tuan mati Allah. Dan siapa selawat, sebut nama Nabi, aman. Hidup dia akan aman. Aman dekat dunia, aman dekat kubur, aman dekat akhirat. Siti Halimah dah membuktikan. Dia tengok Nabi, dia cinta, pegang, susu mengalir, balik. Dia punya unta laju, keberkatan Rasulullah. Kata dia, masa kami pergi, kiri kanan rumput kering. Kampung Bani Sa'd kering. Bila bawa Nabi ke kampung Bani Sa'd, rumput menghijau, bertukar jadi hijau, segar,
kehadiran Rasulullah dalam hidup kampung, hidup kita tuan-tuan, dia akan merubah perasaan, merubah fikiran, merubah macam-macam. Jadi tuan-tuan mati Allah, berselawatlah tuan-tuan supaya kita bersamping dan didampingi oleh Rasulullah SAW. Siapa berdamping dengan Nabi, walaupun hanya dengan menyebut nama Nabi, itu berdamping secara rohani. Ulama kata kita akan aman. Akhir sekali sebagai penutup, ada seorang kawan ustaz bekerja sebagai pegawai telaga minyak di negara blok-blok Rusia tu. Apa tan tu? Ada tan. Negara sana tu dia Tajikistan, dia dah nama dia. Gitulah, kat blok-blok Rusia tu, Petronas. Dia kerja kat belah sana. Kata dia akan balik Malaysia, biasanya 3 bulan sekali balik. Ada keluarga, anak-anak akan balik. Kata dia, saya nak balik, saya takut. Takut nak terbang. Saya ingat dia takut apa tau. Kata dia, saya ni akan naik kapal terbang Rusia. Jadi kita ingat takut macam mana. Rupanya takut dia macam ni. Bukan takut Rusia. Tu bukan. Kapal terbang Rusia. Saya paling takut nak balik. Dia takut apa? Kata dia, Ustaz, saya ni naik kapal terbang Rusia. Orang putih ni tak kira. Darat, udara, laut, perangai sama je. Kat bawah main perempuan kan, hujung peluk-peluk, cun-cun. Atas tu sama je perangai ni. Macam gitulah perangai. Takutnya, ya Allah, takut kan maksiat. Bergelumang maksiat di atas tu kan. Yang namanya kapal terbang, kalau Allah muka, sedetik boleh meletup kan. Dia kata dia satu hari tu dia balik. Keadaan dalam tu ya dahsyat. Dah macam kelab malam dah. Ya Allah, kata dia, masa tu lah kapal terbang tiba-tiba bergegar macam nak jatuh. Kapal terbang tu pun tak sanggup menatap kemaksiatan macam tu. Jadi kata dia buat apa tuan-tuan? Dia terus selawat. Kata bantu pun lama okey. Lancar. Aman. Selawatlah tuan-tuan, aman kita kat kubur, kita aman, kat mana-mana kita aman. Bila kita bersama Nabi, kalau tak fizikalnya, nama dia dekat bibir kita, insya-Allah. Itulah saja pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dengan berkat pertemuan ini, Allah pilih mulut-mulut kita, mulut pasangan anak zuriat kita semua rajin menyebut-nyebut nama baginda dengan jalan selawat sallallahu alaihi sampai kita mati, insya-Allah. Setengah ulama kata siapa rajin qomat kami sebut nama Nabi, Nabi akan datang masa kita nazak, Nabi akan ajar talqin la ilaha illallah, bukan anak, bukan Nabi yang ajar. Orang lain tak nampak. Dan setengah ulama kata siapa qomat kami sebut nama Nabi 2000 kali sehari, masa roh kita keluar disambut oleh Rasulullah. Ada ulama cakap macam tu. Tak rugi kita selawat banyak-banyak, insya-Allah. Sebagai penutup, Nabi kata siapa yang selawat pada hari Jumaat 80 kali, maka Allah ampunkan dosanya 80 tahun. Ini sebelum kita balik, kita selawat 80 kali. Dalam majlis ada 40 orang, kita sebut 2 kali, dah dikira kita selawat 80 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah dosa kita terampun, insya-Allah 80 tahun. Itu saja. Sebagai penutup, kita tutup dengan selawat tadi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad adada khalqik wa dida nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan berkat majlis ni, ya Allah, ampuni dosa mak ayah kami, guru kami, keluarga kami, kaum muslimin seluruhnya, ya Allah. Lindungi kami, keluarga kami, negeri kami, negara kami, ya Allah. Satukanlah hati pemimpin kami, ya Allah. Selamatkan negara kami, ya Allah. Selamatkan generasi Islam sampai hari kiamat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami antara hamba-hamba-Mu yang rajin berselawat sampai kami mati, ya Allah. Wassallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.